Macam mana nak beli basikal road bike Ada ke cara ataupun tips yang betul? Hai, Assalamualaikum dan salam We Are Cyclist. Bertemu lagi dengan saya Hafiz dalam WSC Nice Day minggu ini. Okey, dalam episod kali ini saya nak berkongsi dengan korang mengenai tips ataupun cara macam mana nak beli basikal road bike. Kalau dulu saya pernah up video mengenai episod cara nak beli basikal mountain bike. Sekarang saya nak tunjuk dan juga ceritakan sedikit tips macam mana untuk beli basikal road bike, especially yang baru nak main road bike. Bukan yang baru nak main basikal, tapi yang baru nak main road bike. Antara dua lah kan. Sebelum korang nak beli basikal road bike, korang kena tahu apa itu basikal road bike ataupun racing bike. Racing bike ataupun road bike, senang cerita saya cakap dekat sini, saya gelarkan sebagai RB lah ya, road bike, supaya senang korang faham, tak keliru. Sebuah basikal road bike mempunyai handle, okey, dia punya handle tu drop bar. Okey, dia punya handle yang ada drop itu kita panggil road bike, di mana dia ada handle drop dan dia ada shifter lever kiri dan juga kanan. Sebelum korang nak beli basikal road bike, apa yang korang kena tahu ialah sizing korang punya ketinggian. Ya, saya tahu ramai yang tanya, bang, kalau road bike ni tayar kecil bang, saya ni badan 120 kilo, bang saya badan 140 kilo, bang saya badan 90 kilo, boleh ke tayar yang kecil macam ni je ni nak tampung berat saya ni? Jawapannya ialah boleh, tak ada masalah. Yang first kali korang kena tahu ialah korang punya ketinggian. Okey, ketinggian dalam basikal, tak kira apa jua basikal yang korang pakai, korang kena ukur korang punya tinggi dahulu. Okey, korang pergilah mana-mana, pasar raya ke, klinik ke, ukur korang punya tinggi. Tak pun korang beli je tali tape tu, letak kat dinding tu, korang ukur. Senang nak tengok berapa sentimeter ataupun berapa kaki korang punya tinggi. Setiap brand dia ada measurement untuk sizing mengikut frame. Yang paling rumit sebenarnya untuk road bike ni ialah ketinggian ataupun size frame berbeza terlalu sikit. Sebagai contoh, saya bagi tahu, ada sesetengah brand ataupun mungkin korang prefer mencari sesuatu brand dan juga sizing mengikut mengikut huruf. Maksudnya XS, S, M, L kan. Tetapi road bike kebanyakannya menggunakan sizing number. I got the number. Maksud dekat sini, ada yang bersaiz 46 cm, 50 cm, 53, 51. Contoh kata, brand ni M50. Okey, brand ni dia punya L dia 52. Ada setengah brand pula M dia 51. Ada setengah brand M dia 50 ataupun 53 ataupun 49. So dia tak sama, totally tak sama. Jadi sebelum korang nak prefer kepada sizing ataupun nak pergi beli dekat kedai tu, korang kena ukur ketinggian dulu. Dan paling cantik, kalau korang buka website brand yang korang nak beli dan juga model yang korang nak beli, korang tengok dulu dia punya suggestion size. Okey, kalau brand-brand yang premium, sebagai contoh macam korang tengok brand Willier, brand Orbea, brand apa lagi, Cannondale, Scott, dan brand-brand yang premium, selalunya dia bukan sekadar ukur tinggi. Okey, dekat situ selalunya bila korang masuk website dia, dia akan minta korang isi ketinggian, panjang lengan dan juga insim daripada hujung tulang punggung korang sampai ke tumit. Dia akan minta ukuran tu untuk bagi sizing yang betul untuk frame yang korang kena beli. Jadi tak semua brand sama cara ukur dan tak semua brand sama sizing yang korang perlu guna. Sebagai contoh, kalau korang nak beli basikal brand Cannondale, korang dah beli, contoh kata sizing yang tu, okey, kemudian korang nak beli brand Giant, tak sama dan tak akan dapat dia punya nombor ataupun ukuran saiz tu sama. Contoh, Cannondale dia bagi korang 52,
korang kena pakai brand Giant 52. Tak ada, dia tak sama. Mungkin kalau korang pergi brand Kenandil 52, ke Giant mungkin dia akan suggest 50 ataupun 53 ataupun 54. Walaupun kita ketinggian kita sama, tapi panjang badan kita dan juga kaki kita tak sama. Sebagai contoh, korang tinggi 170 cm, kawan korang pun 170 cm, tapi panjang badan dia dengan panjang badan korang tak sama. That's why dia minta ukuran yang lebih detail dari segi panjang lengan dan juga panjang kaki, ataupun kita panggil inseam, INSEAM, inseam. Itu yang lebih tepat. That's why walaupun korang tinggi sama, bila dah masuk dalam website ukur semua, kawan korang saiz ni dan korang saiz ni tak sama. So jangan argue benda tu. Jangan rasa macam kedai ni tipu aku lah, website ni tak betul lah, tak accurate lah. No, okay, dia totally tak sama. Sebab itu sizing yang paling utama. Okay, yang seterusnya, sebelum korang nak beli road bike, korang kena tahu korang ni jenis nak kayuh road bike ataupun jenis macam mana. Maksud saya macam mana ialah, yang pertama, road bike ni dia banyak jenis kereta dia. Dia senang cerita macam kita beli kereta. Ada sedan, ada SUV, ada MPV, ada 4 wheel. Macam tu lah lebih kurang dia punya perbezaan. Sama juga macam road bike. Walaupun nama dia road bike, dia ada kategori-kategori dia. Kalau basic ataupun asas sebagai road bike, selalunya kita akan cari basikal dipanggil all-rounder. Okay, all-rounder. All-rounder ni maksudnya geometri body dia tu, dia lebih kepada sama rata. Maksudnya korang naik bukit okey, korang kayuh flat road okey, korang turun bukit pun okey. So dia lebih mudah kepada orang yang baru nak kayuh ataupun tak tahu nak beli basikal apa, cari basikal all-rounder. Yang seterusnya, dia ada aero bike. Aero bike ni selalunya dia punya geometri frame agak nipis. Bukan nipis ringan, maksud saya dia macam tajam sikit tu. Dan design dia lebih aerodynamic. Jadi selalunya basikal yang jenis aerodynamic ni, pada mata kasar kita sebagai seorang manusia, kita akan tengok benda tu memang cantik. Dia punya frame nipis, lebar, pakai pula rim yang tebal, memang cantik. Tapi itu hanyalah pada mata kasar. Sebenarnya bukan kepada penggunaan dan juga kudarat kita sendiri. Jadi aerobike ni untuk apa? Aerobike ni untuk orang yang suka kayuh jauh, long distance ataupun speed, untuk kelajuan, dia akan pakai aerobike. Di mana aerobike ni dapat membantu korang punya speed dan kelancaran kayuh lebih laju. Cuma kekurangan aerobike ni banyak kepada bila korang naik bukit. Bila naik bukit ni, korang akan rasa sedikit struggle walaupun korang ada kederat yang kuat. Dia sedikit struggle sebab dia punya frame geometri hanya untuk flat road. Ada dua selalunya, naik bukit dengan bila jalan rata yang ada angin ataupun angin daripada kereta ataupun angin lintang, sedikit berat sebab korang nak push daripada angin yang tolak basikal korang. Yang seterusnya ialah endurance bike. Apa itu endurance bike? Endurance bike selalunya basikal yang mempunyai geometri frame seakan sama dengan all-rounder bike tadi. Cuma bezanya, endurance bike ni dia lebih comfort. Maksudnya bila korang kayuh long distance, korang tak terlalu membongkok sangat untuk pressure korang punya tulang belakang. Jadi endurance bike ni sesuai untuk orang yang lebih kepada recreation, sport riding dan sebagainya. Jadi dua option yang korang ada, sama ada endurance ataupun all-rounder. Terutama yang untuk baru nak kayuh basikal. Yang baru nak kayuh, saya sendiri suggest korang cari all-rounder bike. Ketepikan soal basikal aero bike tu cantik ke tak cantik ke. Sebab apa? Kalau korang baru nak kayuh, aero bike agak struggle untuk korang kayuh. Dan mungkin akan menyebabkan korang baru kayuh 2-3 kali dan nak jual balik basikal tu. Tolong avoid benda yang tersebut. Untuk yang seterusnya, ramai yang tanya saya juga, group set yang mana yang bagus? 105 ke, SRAM Rival ke, Campagnolo ke, Altegra ke? Banyak model yang ada kan. Untuk pengetahuan korang, yang banyak di market Malaysia setakat ini ada 3 brand komponen yang diguna pakai di Malaysia. Yang pertama, yang paling popular ialah Shimano. Yang kedua ialah SRAM. Yang ketiga ialah Campagnolo ataupun Campi. Shimano paling common digunakan sebab Shimano datang daripada Japan, Asia punya produk.
Bila Asia punya produk dia lebih murah dan lebih mudah didapati. Yang kedua ialah SRAM US produk made in Taiwan pun boleh digunakan. Dan juga seterusnya ialah Campagnolo. Campagnolo ialah Italian parts. Korang boleh tahu bila kita duduk dekat Asia, barang tu daripada Europe, confirm harga dia sedikit tinggi dan juga performance dia lebih mahal. Jadi untuk yang baru nak kayuh, korang boleh refer cari basikal yang menggunakan group set Shimano. Tak kisah sama ada 10 speed, 11 speed, 9 speed, 8 speed, tak ada masalah. Kenapa? Sebab dia punya maintenance atau punya wear and tear part yang digunakan murah untuk korang tukar dan senang dapat di pasaran. Abang, yang mana saya patut pakai? 9 speed ke, 8 speed ke, 10 speed ke, 11 speed? Untuk pencerahan yang korang tak tahu pasal road bike, saya nak cerita detail dekat sini. Kalau korang baru main road bike, sebenarnya 8 speed, 9 speed, 10 speed ataupun 11 speed tak banyak beza, terutama yang korang baru main basikal. Kenapa? Sebab 9, 10, 11 speed ni dia punya kaset di bahagian belakang, iaitu poket yang banyak gear kat belakang tu, piring banyak tu, kita panggil kaset. Kaset tu sama ada korang pakai yang sikit speed ataupun banyak speed, purata kebesaran yang paling besar adalah sama, dan juga yang paling kecil punya cork tu adalah sama. Jadi kalau ada orang tanya 8 speed lagi laju ke 11 speed lagi laju? Sebenarnya 8 dengan 9 ataupun 11 untuk road bike, kelajuan bergantung pada kaki korang. Tak ada beza pun dari segi speed. Ia berbeza 8, 9, 10, 11 sebenarnya ialah ratio gear yang ada. Maksudnya yang pertama sekali tu 11 gigi, 11 T, dia naik ke 13, dia naik ke 15. So kalau race, selalunya untuk perlumbaan, diorang nakkan ratio yang lebih smooth. Sebab itu gigi dia lebih teratur, 2-2-2-2 ataupun 2-1-2-1-2-1 ataupun dan sebaliknya. Tetapi kalau untuk kita recreation rider, kita tak perlukan terlalu smooth, sebab korang akan rasakan benda tu janggal bagi korang. Berjanggal maksud saya, tak rasa banyak beza. Jadi korang boleh refer pakai 9 ataupun 10 speed untuk yang baru kayuh, sebab ratio yang digunakan pun agak besar. Jadi bila korang nak change gear tu, korang boleh rasa beza gear tu bila korang tukar, sama ada makin berat ataupun makin ringan. Ada yang tanya, Bang, Shimano Ultegra ke 105 yang patut saya upgrade kalau saya nak upgrade? Yalah, kita ada duit kan, no money, tak ada masalah, setakat duit boleh tukar. mungkin ada korang yang kaki upgrade, korang main motor sebelum ni, oh aku suka upgrade modify, tak ada masalah. Cumanya perbezaan dia dekat situ hanyalah kebanyakan lebih kepada weight, berat komponen tu sendiri. Selain itu, perbezaan yang ketara ialah dari segi shifting gear. Maksud saya shifting gear dekat sini, bila korang yang main basikal road bike, kalau korang sekadar recreation ataupun sport, korang takkan rasa sangat sebenarnya shifting gear, perbezaan antara contoh Shimano 105 dan Shimano Ultegra. Tapi kalau korang yang jenis sport riding tapi yang heavy user, selalu kayuh jauh, selalu kayuh, hari-hari kayuh, korang boleh rasa perbezaan tu. Sebab itulah shifting gear ni boleh rasa bila kita kayuh jauh dan kayuh lama saja. Jadi bila korang kayuh biasa, mungkin lepas korang kayuh tu korang rasa macam tak ada beza pun aku upgrade, mungkin sekadar ringan saja. Kalau korang faham ya. Okey, yang seterusnya ialah material body. Material body dekat market memang banyak. Kalau yang untuk starting baru nak kayuh, biasanya berharga anggaran 1,500 ke 3,000 ringgit, korang boleh dapat frame aluminium. Ya, memang basikal road bike agak mahal berbanding basikal mountain bike. Kenapa? Sebab road bike dia lebih ringan, walaupun dia material aluminium, dia berstarting anggaran lebih kurang dalam 9 kilo plus minus dia punya yang starting bike, berbanding dengan mountain bike, basikal basic dalam 1,500 macam tu korang harga dia lebih kurang dalam 1,500 macam tu, barat dia lebih kurang dalam 14 kilo. Jadi beza 14 kilo starting untuk mountain bike dan juga 9 kilo starting untuk road bike, sebab dia dua karakter yang tak sama. Korang tak boleh bezakan dekat situ. Sumpah juga macam korang cakap korang beli kereta Myvi dan korang nak comparekan dengan SUV. Walaupun kereta SUV itu paling murah spek, tapi tetap harga dia starting dengan angka yang jauh berbeza dengan Myvi tadi. Faham ya? Okey. Dan seterusnya dekat sini material frame, aluminium, karbon ke titanium ke. Sebenarnya untuk yang baru kayuh, saya lebih suggest korang pakai aluminium. Tapi
Kalau korang ada duit lebih, ada bajet lebih, korang boleh pergi pada carbon. Kenapa? Walaupun korang bukanlah seorang atlet ataupun seorang rider tegar yang selalu kayuh jauh dan sebagainya, sebenarnya weight pada basikal road bike membantu korang punya kayuhan dari segi tak cepat penat, dan tak adalah korang nak struggle bila kayuh long ride dan juga long distance, especially naik bukit. Jadi kalau korang ada duit lebih, terpulang pada korang boleh beli carbon frame. So carbon frame lebih bagus dan juga lebih ringan, dia mengabsorb vibration. Jadi bila korang kayuh jauh, kan kita jalan dekat jalan rata, vibration tu banyak. Jadi vibration tu lah menyebabkan korang punya tangan ni sengal-sengal. Beza dengan aluminium, lepas korang kayuh, korang akan rasa sikit-sikit sakit lah. Tapi carbon dia tak ada, cuma vibration masa kayuh sahaja. Okey, yang seterusnya, wheel set. Ada yang tanya, bang, yang mana bagus, yang datang dengan wheel set road yang aluminium ataupun yang datang dengan wheel set carbon? Macam saya cakap, serupa macam frame carbon, terpulang pada korang nak pakai aluminium ataupun korang nak pakai carbon punya wheel set, tak ada masalah. Bergantung pada korang punya bajet. Okey, bergantung pada korang punya bajet. Selalunya wheel set ni dia akan datang factory ataupun original kilang. Dia akan bagi rim dan juga wheel set bergantung kepada dia punya harga sebiji basikal tersebut. Okey, so benda tu sebenarnya tak ada masalah. One day korang boleh upgrade kepada wheel set yang korang minat ataupun yang korang nak pakai. Yang seterusnya ialah dekat market sekarang ni memang ramai akan tengok ada yang pakai brake caliper ataupun yang pakai disc brake. Ada yang tanya, bang, yang mana? Disc brake atau caliper brake? Yang mana sesuai untuk saya? Saya dulu pakai mountain bike, saya dulu pakai body bike. Dua-dua tak ada masalah. Tapi untuk saya yang baru main basikal, saya ibaratkan saya baru main basikal, mungkin saya lebih berminat kepada disc brake. Sebab disc brake tu nampak, wah, garang gila siut, macam cantik lah nampak dengan disc kan, compare dengan caliper ni. Sebenarnya antara disc dan juga caliper brake, maintenance lebih rendah kepada caliper brake. So apa? Sebab caliper brake ialah conventional ataupun standard punya brake system berbanding dengan disc brake. Disc brake ni sama macam kita pakai mountain bike dan juga motor dan kereta. Selalunya disc brake ni korang kena lebih teliti dalam menjaga bak kebersihan, sama ada cuci disc, cuci brake pad dan sebagainya. Berbanding dengan caliper, penjagaan dia lebih mudah dan juga brake pad yang dipakai pada brake caliper lebih tahan lama. Even though korang pakai carbon, korang pakai basikal berat ataupun basikal ringan, group set mahal ataupun group set murah, maintenance dia lebih rendah kepada brake caliper. Okey, yang seterusnya, korang bolehlah pergi ke kedai basikal ataupun tempat yang korang tengok nak beli basikal tu, dan bolehlah berbekalkan pengalaman yang saya bagikan tadi. Korang bolehlah pergi ke kedai basikal tersebut. Yang paling utama, kalau korang rasa korang tak tahu nak pilih macam mana, korang boleh berbekalkan korang punya ketinggian, korang punya panjang daripada tulang sini sampai ke tulang bahu. Korang kena ada ukuran ni dulu. Kemudian daripada tulang punggung tadi sampai ke tumit, berapa sentimeter ataupun berapa inci daripada situ. So 3 benda ni korang kena bawa pergi ke kedai basikal road bike sebelum korang nak beli. Jadi diorang akan masukkan measurement ukuran tu untuk basikal tersebut, barulah korang boleh dapat sizing frame yang korang dapat. Sekian itu saja, sedikit tips dan juga info mengenai cara nak beli basikal road bike, terutama yang baru nak kayuh basikal ataupun yang baru nak main basikal road bike. Semoga video dan tips yang saya berikan pada episod kali ini dapat membantu korang untuk membeli basikal road bike idaman korang. Bertemu lagi dalam video akan datang. Bye. Assalamualaikum.